A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi itulah tujuan kita manusia dijadikan oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah. Allah memerintahkan kita supaya melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak disuruh melainkan beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi tujuan kita di atas muka bumi ini apa dia? Untuk beribadah kepada Allah, iaitu pada melaksanakan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Wa ma ataakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ikut, laksanakan, dan apa yang dilarang, tinggalkan. Jadi buat apa yang Allah Ta'ala perintah, tinggalkan yang Allah larang. Itu yang dipanggil ibadah. Di antara ibadah ialah yang Allah Ta'ala perintahkan ialah ibadah solat, sembahyang, berpuasa, zakat, haji dan sebagainya. Ini di antara ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Selain daripada itu, manusia ini selalu leka. Manusia ini selalu menurutkan hawa nafsu. Dia meminta sesuatu benda tak puas-puas. Dia mencari kekayaan, dia mencari kemuliaan, mencari kedudukan. Konon-kononnya kedudukan, kekayaan itu menjamin rezeki dia. Cuba kita tengok, adakah binatang ataupun manusia tiba-tiba mati kerana tak cukup makan? Tengok semut berjalan, tiba-tiba jatuh terkangkang mati. Kerana apa? Tak cukup makan. Tak pernah kita jumpa binatang ataupun manusia yang jatuh mati kerana tak makan, kecuali mereka dikurung, boleh mati. Tapi kalau tak dikurung, dia melata di atas muka bumi, memang dapat makanan, rezeki Allah Ta'ala bagi. Tapi manusia tidak melakukan ibadah pada Allah, malah berlumba-lumba mencari kekayaan, mencari kesenangan, mencari kemuliaan, sehingga melupai Allah Ta'ala. Ini masalah manusia. Kemudian dalam pada itu, mereka ini memohon pada Allah, memohon macam-macam permohonan, dan mereka pun berasa macam salah sangka ataupun su'zoni pada Allah. Kata Allah Ta'ala tu menerima doa, tapi tak bagi pun. Dia marah pada Allah kerana apa? Lambat mengabulkan doa dia. Mengapa dipercepatkan doa tu? Mengapa dia nak cepat hajat dia? Nak jadi orang yang ternama, nak jadi kedudukan yang tinggi, dimulia oleh orang, kaya. Itu bukan tujuan kita dilahirkan di atas muka bumi. Tetapi itu adalah untuk kita dilahirkan ataupun diwujudkan di atas muka bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain dari itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maka timbul pula persoalan. Habis itu ada orang lain dapat. Kalau orang yang lain tu tak apalah, ni orang wali-wali, dia dapat kekeramatan, dia dapat benda-benda yang hebat. Batu bertukar menjadi emas. Itu jangan keliru. Sebenarnya itu adalah Allah Ta'ala nak menunjukkan kepada hamba-hambanya yang memberi rezeki itu Allah. Daripada tak ada boleh jadi ada. Batu pun boleh jadi emas, batu pun boleh jadi makanan. Itu nak bagi tahu kepada hamba-hamba Allah bahawa Allah itu memberi rezeki. Allah itu maha kaya. Allah boleh buat apa saja. Allah nak bercerita, nak menyatakan kehebatan dia, seperti mana Nabi Ibrahim ketika dia kata, ya Allah itu aku, nak tanya macam mana Allah Ta'ala menghidupkan dan mematikan. Lalu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim mengambil 4 ekor burung.
Kemudian setelah disembelihkan, dihancurkan, dicincang dia, dibubuh di tempat-tempat. Kemudian dipanggil dengan nama Allah, maka Allah cantumkan jadi burung balik. Itu tujuan apa dia? Tujuan dia untuk memperkenalkan Allah itu adalah Maha Pencipta. Nak bagi tahu, dan untuk meningkatkan keyakinan kepada Nabi Ibrahim. Pasal Nabi Ibrahim kata bukan apa, dia nak meningkatkan. Dia dah yakin, tapi nak meningkatkan keyakinan dia itu. Jadi para wali Allah bagi benda yang lebih itu, bukan untuk memewahkan mereka, untuk menyatakan bahawa Allah Maha berkuasa. Allah berkuasa terhadap sesuatu. Bukan Allah Ta'ala nak melayan nafsu dia. Tapi dalam satu hal lain, orang-orang wali ini yang boleh cipta batu daripada jadi emas boleh jadi batu, sebagainya, hujan boleh turun, mereka pun terikat dengan manusia. Allah Ta'ala pun nak menguji mereka. Banyak juga wali-wali Allah zaman-zaman dahulu yang Allah Ta'ala berikan kehebatan. Akhirnya Allah Ta'ala ambil balik kehebatan tu. Macam ada seorang wali, Allah Ta'ala berikan kehebatan pada dia. Dia pergi mana-mana pun awan ikut dia. Sampai satu masa, seorang pelacur Bani Israel tu, dia kata, alangkah baiknya kalau aku pergi dia dapatkan nasihat daripada seorang orang yang ambil ni, kerana dia wali. Awan mengikut dia. Maka wali tadi ni dengan rasa sombong halau dia. Maka Allah Ta'ala pun angkat semua amalan-amalan kebaikan itu bagi pada perempuan tadi, dan awan pun ikut perempuan tu. Kenapa? Sombong. Jadi dia, walaupun dia tu tahap dia wali, tapi Allah masih uji dia, maka dia fail. Bukanlah kita menganggap bila wali itu dia telah mencapai tahap yang tinggi dalam ibadah. Tidak. Semuanya itu diuji oleh Allah Ta'ala. Manusia mana pun, jin kah, manusia kah, mereka tu didudukkan mana pun, tak terlepas daripada wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia untuk beribadah pada Allah. Itu saja tugasnya.